sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita sambung untuk tajuk wang, iaitu kita pergi kepada topik yang seterusnya, instrumen pembayaran. Instrumen pembayaran. Boleh tengok buku teks muka surat 126. Instrumen pembayaran. Apa tu instrumen? Instrumen tu maknanya apa dia? Instrumen tu maknanya alat. Alat kita bayar. Apa benda bila kita nak guna wang, duit, apa alat yang kita gunakan untuk bayar? Mesti ada alat dia. Takkan kita pergi kedai, kita pergi kantin, kita pergi nak beli burger, cakap saja dengan air liur je. Berapa burger ni? RM3. RM3. Nah, pui, ludah macam tu. Bagi dengan air liur. Boleh dapat? Tak dapat. Jadinya apa alat kita nak bayar tadi RM3 harga burger tadi. Jadi alat yang kita gunakan, yang pertama iaitu kita ada tunai. Tunai itulah duit. Okey. Pun bayaran terus menggunakan wang kertas ataupun duit shilling yang kita selalu gunalah. Okey. Yang awak selalu guna. Kita bayar guna wang kertas ataupun duit shilling. Okey, RM3.30 bagi RM1, RM2, RM3. Lepas tu RM3.30 bagi pula duit shilling. Jadi itu yang pertama, iaitu tunai. Okey, ni biasa jumpa. Kemudian yang kedua, kad debit. Okey, kad debit ni bila bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Kita buka akaun simpanan bank, macam awak dapat duit raya, awak simpan, buka akaun bank, dapat kad bank, kad debit. Okey, jadi berapa yang awak simpan dalam kad tu, yang dalam bank tu, yang itulah jumlahnya ada dalam kad debit awak, dalam kad bank awak. Awak dapat duit raya 300, awak simpan dekat bank 300. Dalam kad tu ada 300 lah. Kad debit ni kita dah famous lah sekarang ni. Okey. Ramai dah bayar dekat Speedmart pun pakai guna kad debit dah. Tunjuk kad, swap, letak je kad tu, PayWave. Okey. Bayaran menggunakan akaun simpanan. Maksudnya duit tu, jumlah duit tu dah memang kita ada. Berapa banyak kita simpan? Siapa pula ni? Okey. Berapa banyak kita simpan? Banyak tu lah yang ada dalam kad tu. Okey. Kemudian yang ketiga, kita ada kad kredit. Okey, kad kredit ni dia ikut berapa, bukan duit, jumlah duit kita. Kad kredit ni dia ada syarat dia berapa yang digunakan, tapi kita bayar terlebih dahulu. Dia bayar, bukan kita bayar, dia bayar terlebih dulu. Maksudnya kita berhutang. Hutang macam Floyd 88 nyanyi tu. Lagu hutang. Tak payahlah nyanyi, sibuk nak menyanyi juga. Okey. Di kad kredit ni kita hutang dulu, kita belanja dulu, lepas tu baru kita bayar kemudian dekat bank. Kiranya kita pinjam duit bank, tapi pinjam tu gunakan kad kredit. Okey. Kepada bank dan pengeluar kad seperti Pasaraya. Contoh Pasaraya yang ada kad kredit ni, kad kredit Ion. Ion City. Kad kredit Ion. Okey. Bank banyaklah bank yang ada kad kredit ni. Okey. Seterusnya kita ada juga perbankan internet. Ni yang kita bayar Maybank tu, UCIMB Klik. Tu perbankan internet. Macam awak ni lah, bayar GrabFood, Foodpanda. Itulah online banking dipanggil. Kita bayar guna perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Itu pun sama, online banking ni ikut berapa jumlah duit yang kita ada dalam bank. Tak cukup, tak bolehlah beli. Kan? GrabFood, Foodpanda yang kita bayar tu. Okey, online banking. Okey, kemudian kita juga ada
kad prabayar. Ni yang famous dekat Malaysia sekarang ni. Kad prabayarnya Touch and Go lah. Kad prabayar ni maksudnya apa? Kita kena top up dulu. Kita kena isi dulu duit dalam kad kita tu. Macam Touch and Go lah. Isi dulu duit dalam kad, barulah kad tu ada duit. Macam tadi yang debit, lebih kurang macam kad debit tadi. Kita kena simpan dalam bank. Ni bukan simpan dalam bank. Ini kita simpan dalam kad tu lah duit kita. Okay, Touch and Go ni. Okay, bayaran menggunakan wang sedia ada secara isian semula tanpa top up. Kita kena top up. Isi dulu baru kita ada duit. Baru kita boleh gunakan. Okay. Ni dah biasa guna dah dekat Touch and Go. Okay, kemudiannya e-wallet. Tapi e-dompet lah. Tapi bahasa Inggerisnya e-wallet lah. Pembayaran tanpa tunai menggunakan aplikasi dalam peranti elektronik. Okay. E-wallet ni sama je. Touch and Go pun dah ada e-wallet dah. Nak beli Touch and Go tak payah pergi ni kan. Transfer saja pada e-wallet. Okay. Maksudnya dia ada dalam apps. Aplikasi tu apps lah. Okay. Dia transfer dalam apps. Okay. Kemudian kita ada tu jumlah yang kalau kecil-kecil saja. Okay. Kemudian kita ada cek. Okay. Cek ni dia ialah perintah bertulis kepada bank supaya bayar jumlah khusus yang dinyatakan. Bila kita buka akaun semasa ataupun current account, kita buka akaun semasa, current account, okay, kita akan dapat buku cek. Siapa yang ayah dia berniaga tu tahulah, dia akan dapat buku cek. Jadi buku cek ni maksudnya macam kita nak bayar dekat siapa? Nak bayar dekat Nuaim. Nak bayar dekat ni. Nak bayar dekat Adaha. 10,000. Tulis kat situ 10,000 dibayar kepada Samuel Adaha. Macam tu. Tu kita pun tanda tangan. Nanti kita bagi ke Adaha. Adaha dapat cek, Adaha kena pergi bank. Tu kata perintah bertulis kepada bank. Dah pergi kat bank, ada tunjuk cek tu, nanti bank bagi dekat Adaha 10,000 macam tu. Okey. Dia biasanya untuk jumlah yang besar. Cek orang tak main lah beli burger pakai cek. Cek ni untuk jumlah yang besar. Okey. Kenapa untuk jumlah yang besar? Sebabnya kalau jumlah yang besar tu 10,000 nak bawa tu tebal ni macam ni, nak bawa 10,000. Tebal kan? Takkan nak bawa bayar 10,000 macam tu. Jadi mudah. Kita tulis guna atas cek saja, sekeping kertas dia. Senang kita nak jaga dari sudut keselamatannya. Okey. Jadi itu cek. Okey, perintah bertulis kepada bank. Dia kat situ tulis lah, kena pergi kat bank lah berapa jumlah yang nak keluarkan. Okey, kemudiannya kita ada juga wang pos. Wang pos ni dulu orang guna, sekarang orang dah tak guna dah sebab dah mudah. Okay, dulu macam contohnya siapa yang duduk jauh-jauh macam awak, contoh nanti bila tahun 6 dapat sambung dekat sekolah asrama MRSM Langkawi contohnya, jauh kan, PKL nak pergi Langkawi. MRSM Langkawi ni dulu, sekarang dah boleh transfer je online lah. Ni dulu tak ada. Kita gunakan wang pos. Maksudnya kita dia macam lebih kurang macam cek juga, tapi dia tulis nilai kat situ berapa jumlahnya, RM30 apa semua. Tapi dia kena bukan berurusan dengan bank, dia berurusan dengan pejabat pos. Itu dipanggil wang pos. Ada kurang dah orang gunakan sekarang. Okey. Jadi selain daripada instrumen-instrumen ni, selain daripada ini, ada juga sekarang ni yang kita biasa guna. Apa benda? Telefon tu apa benda? QR code. Bukan QR untuk scan MySejahtera je. QR code pun ada juga untuk bayar sesuatu. Dia scan saja terus. QR code pun dah ada dah bayaran secara QR code. Okay, lebih mudah sebenarnya. Tak melibatkan urusan urusan antara dua pihak secara ni lah, secara bersemuka macam tu. Boleh scan saja QR code, boleh terus buat bayaran. Okay. Jadi itu adalah alat-alat yang digunakan untuk membayar. Maksudnya kita ni bukan sekadar guna duit sajalah. Jumlah wang tu satu, itu kuantiti, nilai duit tu, nilai. Tapi alat cara kita nak bayar tu macam-macam cara kita boleh gunakan. Okey. Jadi untuk tugasan kita hari ni, ni tengok muka surat 127 ni. Dekat bawah ni saja. Uji diri ni. Nyatakan instrumen pembayaran bagi urusan berikut. Tadi cikgu dah cerita dah instrumen-instrumen peralatan, alat-alat yang digunakan. Bukan alatan bahan-bahan tu, alat untuk membayar lah. Isi minyak petrol. Guna apa? Duit shilling. Guna wang pos.
Tengah isi ni, kejap ya awak kena bagi dekat orang petrol, dekat petrol pump tu, bagi wang pos. Awak kena pergi jumpa pos kalau nak saya bayar. Awak pilih, awak tengok apa yang sesuai. Tulis dalam buku lah, dalam buku tulis. Okey, dalam buku MT 1 kita. Okey, beli ikan di pasar, guna cek, beli ikan. Pergi Giant, pergi Checkers, beli ikan, guna cek. Bayar bil telefon, beli perabot. Awak senaraikan guna apa instrumen yang sesuai untuk kita buat jadikan buat apa? Instrumen pembayaran lah, nak bayar urusan berikut. Okey. Baik. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa tugasan awak. Kita jumpa di hari yang lain pula. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.